Saudara Abdul Rahman Kasim sebagai pengacara majlis kita pada malam ini. Timbalan Presiden PAS Tuan Haji Ahmad Sabu dan juga Ketua Jaya PAS Sigi Pulau Pinang, dan dia juga orang Tasik Gelugok. Kemudian tetamu kita yang kedua, Ustaz Ahmad Yahya, yang dulunya ataupun sebelum ini dia adalah Ketua Pemuda PAS Sigi Kedah. Yang keduanya dia Adun Alor Mengkudu. Alor Mengkudu ni saya teringat sangat, iaitu sebab dia adalah kampung ibu kepada Allahyarham Presiden PAS Ustaz Fadil Muhammad Noor, dan Rizal Hafiz bin Ruslan, Ketua Pemuda PAS kawasan Tasik Gelugok. Saudara-saudara pimpinan Pakatan Rakyat yang saya tengok ada lintas kot ni 2-3 orang daripada PKR dan juga DAP, dan saudara-saudara pimpinan PAS di semua peringkat cawangan, kawasan dan negeri. Seterusnya sidang hadirin hadirat yang saya hormati, saya rasa malam ni saya tak berapa nak bunyi naik ucapan saya. Pertama, saya tersentak kerana saya dipuji lebih oleh Mursyid tadi. Kata dia kununya Mursyidul Am PAS Pulau Pinang. Tak tuan-tuan, jauh daripada antara langit dan bumi. Cuma saya orang tua itu saya tak dapat nak elak, faktor umur itu saya tak dapat elak. Tapi terjawab banyak sumbangan daripada kawan-kawan di semua peringkat. Orang muda cara mudanya, orang tua cara orang tuanya, orang lama cara orang lamanya. Alhamdulillah, tua muda lama baru kemudian kita adun, kita jadikan satu kumpulan, satu yang nikat untuk memperjuangkan menegakkan keadilan di Pulau Pinang, di Malaysia dan seterusnya di seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, dalam perjuangan Islam sebenarnya tidak ada tua, tidak ada muda. Selagi larat, selagi kuat, selagi boleh buat, jangan berhenti dalam perjuangan. Benda ini saya berkesempatan mendapat pandangan dan nasihat daripada Datuk Presiden PAS kita dulu, Ustaz Fadil Muhammad Noor. Saya Allah Ta'ala takdirkan di saat akhir dia, saya bersama dengan dia ke Mesir, Kubu Belif, di Semenanjung Sinai, Iskandaria, balik mai ke Madinah, balik mai ke Mekah. Dalam perbualan sembah, antaranya yang dia pesan kepada saya, sekali orang mau tak mau itu soal nombor 2. Susah sekali kita nak buat kerja bagi manusia semua suka. Nombor satunya kalau nak pergi UMNO suka, cukup susah. Tapi senang Ustaz Khalid kalau kita nak buat kerja bagi Allah Ta'ala suka. Sebab dia satu. Manusia UMNO tak halba campur dia. Sama-sama PAS kita pun kadang-kadang ada berbeza pendapat, tetapi matlamat yang sama. Cara saja berlainan, matlamat yang sama boleh kita terima. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, kita jangan berhenti. Saya telah doa kepada dia, kata saya dah tak larat, dekat balik sebulan 2 dia mati. Dia kata biar mati dia tak pentas. Dia menjadi contoh dalam tiap-tiap penjuang, tiap-tiap orang yang diberi kepercayaan untuk pimpinan organisasi gerakan Islam. Dia menjadi contoh sehingga akhir hayatnya masih dia memegang jawatan, masih dia orang katakan tak letak jawatan dengan alasan sakit dan sebagainya. Saudara muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, saya nak beritahu prinsip Islam. Kenapa perjuangan PAS Islam yang diperjuangkan oleh PAS banyak kita menyentuh pasal hal pemerintah, kurang kita sentuh pasal hal semasa. Sebab hal semasa menterbiah, mendidik ahli, memberi ilmu kepada ahli, kita wujudkan di semua tempat. Markas PAS, surau, masjid,
Dari mana saja kita bagi majlis ilmu, apatah lagi kita bina sekolah-sekolah yang bermula daripada pasti rendah sampai kolej dan sampai universiti. Kita jalan. Tapi bila kita berhadapan dengan orang ramai seperti malam ini, kita banyak menitikkan berat. Banyak menitik beratkan hal yang berkaitan dengan pemerintah. Kenapa, tuan-tuan? Para alim ulama ada riwayat kata benda ni hadis, tetapi hakikatnya bila kita tengok keadaannya, maka dia kita dapati betul, iaitu an-nas ala dini mulukim. Sama ayat pembuktian dia seorang ulama, saya ni kalau baca campur ya. An-nas ala dini mulukim. Manusia dia akan ikut cara mana agama pemerintah dia. Kalau pemerintah dia tu materialistik, kebendaan, penyelewengan dan sebagainya, rakyat akan turun. Rakyat akan berfikir di kepala dia tidak ada cara lain, kebendaan. Kerajaan pun dia boleh mengawal ke rakyat dengan dia bagi benda, duit ringgit, berim apa, saya tak tahu berim apa yang bagi. Jadi biar rakyat terikut dengan cara pemerintah. Taulah kita tengok macam mana pemerintah buat kepada rakyat. Sebelum pilihan raya yang lepas, tidak ada hasrat nak naik harga minyak, tidak ada hasrat nak naik bil elektrik, tidak ada hasrat itu. Tol akan kita kurangkan peringkat demi peringkat. Janji sedap. Main-main pilihan raya, menang dapat kadepa, dia naik habis. BN barang naik. Sampai kiamat, kalau kita bagi amanah dan pemerintah kepada dia, dia akan tengok rakyat macam mana ulang sawah tengok kambing ataupun rimau tengok kambing. Dia nanti meleleh apa yang akan ku boleh dapat daripada kepala rakyat ni. Dan alasan-alasan dia bagi kebudak-budakan. Dia naik gula kununya takut kena apa? Kunci mana? Dia pun minta kita ucap terima kasih kat dia kerana kangkung turun. Kemarin dulu saya kerui bercampur aduk ramai tempat tu majoriti UMNO. Kebetulan pula saya belah Arnam. Cucu saya buat balik kangkung. Saya tengok tempat dia masak tu kangkung banyak. Saya pun kutip kangkung secekap boh dalam beg plastik. Kawan daripada PAS dia kata, Ustaz Lik ni nak cari pasal ni. Saat lagi dapat tengok kata pergi kutip kangkung. Dia ada siapa tak pasal nak ketawa? Satu ahli Menteri Kewangan nak minta kita terima kasih kepada dia dengan alasan kangkung turun. Di kawasan saya pilah tak mana. Kalau nak kangkung sekelori buat ambil free ya, bukan turun. Saudara-saudara yang dikasih sekalian, an-nas ala dini mulukihim. Manusia ikut agama pemerintah. Kalau kita tengok Najib dengan Rosmah pi Mekah, tutup aurat pakai hebat. Tapi bila balik, tak saya tengok TV, Allahu Akbar. Di Mekah ada Tuhan, di Mekah ada Allah. Di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Pahang, di Pulau Pinang tidak ada Allah. Sebab itu golongan UMNO sebahagiannya menjadi pegangan pemimpin dia agama suku, politik suku. Jadi saya rasa sebagai ucapan luar, masa pun dah panjang. InsyaAllah kita berjumpa dalam lain kali. Dan saya tak lepas yang banyak. Kalau Tasik Lubuk saya tak berbincang dengan orang. Saya akan duduk bercakap juga dalam 5 minit. Apa yang kita buat adalah berdasarkan cinta kita kepada Rasulullah. Kita tak bermusim. Kita buat, kita baliwani kata Nabi, walau ayah buat saja. Hang maulid tak maulid kah, hang Ramadan kah, hang Syakban kah, hang Rejab kah, semua majlis kami buat atas arahan dan tunjuk hidayah daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kami takkan berhenti. Saya takkan berhenti.
Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Jadi selepas pilihan raya yang baru, kita pun agak slow nak naik, maklum lah. Letih, saya pun rasa letih. Tapi insya-Allah letih itu kita rehat buat sementara dan seterusnya. Saya berjanji saya akan pacukan PAS Kawasan Selugop selaju yang boleh, dan kita akan memenangi kursi Parlimen Tasik Selugop dan juga dun-dun yang ada di dalamnya. Dun Batang Merangan dan Dun Sungai Dua. Syarat, kalau tuan-tuan main dengar ceramah, tuan-tuan balik di kampung di Cawangan tak buat kerja, ini adalah satu kesalahan yang besar. Yang main mesti balik buat kerja, mesti buat kerja. Nak tahu apa kerja, panggil saya. Saya tak cakap macam ni, sebab kerja yang saya akan suruh bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah, kalau boleh dengan penampak, penampak. Kalau boleh penumbuk, penumbuk. Kalau boleh penendang, penendang. Hikmah ni satu benda yang panggil saya pergi kampung di Cawangan untuk saya mendetailkan apa yang mampu kita buat untuk kita menang. Jangan kita dengar ceramah, balik ke rumah kita lena, tak buat kerja apa. Di Cawangan kita, di kampung kita, kita tak bagi sumbangan apa-apa. Sukakah kita masuk syurga seorang-seorang? Tentulah yang pertamanya, kita nak sama isteri kita, anak kita, menantu kita, pak nakan kita, pak lu kita, jiran kita, supaya sama-sama kita berada di syurga. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Khalid Man yang di-Pertua PAS Kawasan Selugop. Di sini ada pengumuman, diminta kereta yang saya maklum ini mengubah sebab ia yang menghalang lalu lintas. Kelisa PFA 6498, Honda PDJ 4831, Myvi PGX 6461, Saga PJC 3018, Proton Saga PCC 9066, dan Avanza PHF 8079. Jadi kenderaan yang saya beritahu tadi diminta untuk mengalih sebab ia menghalang lalu lintas. Para hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Ustaz Khalid merupakan orang yang paling senior dalam PAS di Pulau Pinang ini. Umur dia lebih daripada 70 tahun dah. Sejak daripada saya kenal beliau cukup kuat dah dengan PAS ini, cukup aktif sehingga ke hari ini. Saya kira lebih daripada 35 tahun beliau aktif, daripada dulu lagi, dan saya tak pernah lihat beliau ni tak aktif, tak pernah. Tetapi kadang-kadang beliau mengungut, kadang-kadang dia kata dia tak larat, dia letih, dia tak mau nak pergi, dia segan, kadang-kadang dia demam dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan dia demam itu, tuan-tuan tahu tak, pilihan raya kecil di Buang Musang dulu, dia pergi 5 kali. Dia habang kat saya, kata dia tak larat, dia demam. Dalam demam tu 5 kali dia pergi. Tapi tuan-tuan, kalau muda-muda ni, kalau nak lawan challenge dengan dia, tak boleh. Dia kuat. Saya sendiri pun tak lawan dengan tenaga yang Ustaz Khalid ada. Saya tak tahulah sampai bila dia nak graf dia turun tu. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada ayahanda Ustaz Khalid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya marilah sama-sama kita mendengar ucapan daripada tetamu yang kita undang khas daripada negeri Kedah,
iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Alor Mengkudu, Al-Fadhil Yang Berhormat Ustaz Ahmad Yahya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil pengurusi majelis, yang kita raikan, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Timbalan Presiden PAS yang juga Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang, Al-Fadhil Ayahanda Ustaz Khalid Man yang di Petua PAS kawasan Tasik Gelugong, Al-Fadhil Saudara Rizal Hafiz bin Roslan, Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan, Ashabul Fadilah, ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan, pimpinan Dewan Pemuda, Dewan Ulama dan Muslimat, ketua dan ahli-ahli jawatan kuasa cawangan, pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dan terima kasih di atas ruang kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama mengambil bahagian pada malam yang mulia ini dalam siri penerangan PAS Pakatan Rakyat kepada rakyat, khususnya di cawangan ini. Dan saya yakin tuan-tuan yang hadir pada malam ini sudah tentu ingin mengikuti penjelasan, pencerahan khususnya daripada Pesuruhjaya kita yang juga Timbalan Presiden yang baru selesai untuk hari ini 5 petang tadi di mahkamah. Inilah di antara kelebihan mamat kita ni. Hanya Allah yang membalas susah payah perjuangan yang dilalui. Cukup banyak masa dihabiskan di ruang-ruang mahkamah kerana berbagai-bagai ujian cabaran perjuangan yang terpaksa dilalui. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam keadaan rakyat menghadapi tekanan kenaikan harga barang dan meningkatnya kos sara hidup, UMNO BN cuba menonjolkan satu kehidupan baru kepada rakyat Malaysia. Kehidupan baru ini ialah dalam bentuk mereka cuba menonjolkan bahawa mereka adalah di antara orang yang cukup memelihara dan menjaga agama. Contohnya dalam isu kalimah Allah, mereka lah hero. Dalam isu memerangi Syiah, kononnya mereka lah yang benar dan betul akidah.
Sampailah kepada baru ini. Mungkin tuan-tuan pun ikuti di Pulau Pinang apa yang berlaku di Kedah. Sudah ada program yang dikatakan akan menjadi acara tahunan, iaitu Kedah Berselawat. Tuan-tuan pun tengok gambar bagaimana Datuk Seri Mukhris malam itu dengan jubah putih, kepiah putih, ada rida serban pula atas kepala bau. Malam tu tuan-tuan siapa tengok, kadang tersilap di antara Habib Syekh hak dijemput dari Indonesia. Hak mana satu Habib ni? Dan memang malam itu Datuk Mukhris, anak kepada Tun Dr. Mahathir, benar-benar menjadi Habib pada pandangan sebahagian daripada rakyat. Inilah tuan-tuan satu bentuk kehidupan baru. Dan dalam sehari dua ini diumumkan pula di Kedah, Datuk Mukhris sekali lagi akan menjadi hero dan juara, mengangkat, memartabatkan pondok-pondok. Apabila pada 23 dan 24 hari bulan 4 nanti akan diadakan suatu himpunan guru pondok, dan kita dipahamkan bahawa Perdana Menteri Malaysia akan turun untuk memberi anugerah kepada tok-tok guru pondok. Bagi orang yang tidak mengenali UMNO, sudah tentu melihat pendekatan ini adalah merupakan suatu pendekatan yang cukup baik. Bahkan ada yang menyatakan bahawa kita kena berbaik sangka, kita kena husnuzan dengan apa yang saya sebutkan tadi, termasuk apa yang dihasratkan oleh Perdana Menteri Presiden UMNO untuk melantik alim ulama menjadi ahli majlis tertinggi UMNO, dan termasuk mengarahkan negeri-negeri supaya mewujudkan Biro Agama UMNO di peringkat negeri dan bahagian. Ada setengah orang mengatakan kita kena baik sangka kepada UMNO BN ini, pasal dia pun nak kepada agama juga. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita beralih belakang sikit tengok cara ringkas. Bila tuan-tuan penerapan nilai-nilai Islam diperkenalkan di Malaysia, bila pula Islam hadari diperkenalkan oleh orang Pulau Pinang ni, dan tuan-tuan sekarang dia main pula dengan ummah salawat, Malaysia salawat, Kedah salawat, dan negeri-negeri seluruh negara akan dibuat majlis-majlis salawat yang besar-besar ini. Kalau ditanya bila kita baca sejarah, kita tengok bagaimana perjalanan negara, seringkali UMNO BN mengemukakan pendekatan agama pertama apabila berlaku kebangkitan umat kepada agama. Tahun 70-an, 80-an, ini adalah zaman kebangkitan umat Islam, zaman gerakan Islam menganjurkan usrah-usrah, zaman umat Islam mula menutup aurat. Pada ketika itu UMNO BN datang, penerapan nilai-nilai Islam, maka ramai orang tertipu melihat itu Islam.
bersih, cekap, amanah. Ramai orang melihat bahawa itu adalah suatu pendekatan yang terbaik. Akhirnya UMNO diberi kepercayaan oleh rakyat, dipilih memerintah negara dan negeri-negeri seluruh negara. Sama juga tuan-tuan bila kita melihat 98-99, bila berlaku kebangkitan rakyat, rakyat nak kepada keadilan. Rakyat nak melihat pada ketika itu bagaimana mahkamah yang ada dalam negara melaksanakan keadilan yang sebenar. Pada ketika itu, bila berlaku isu Datuk Seri Anwar dan orang Melayu berubah, mula meninggalkan sokongan kepada UMNO BN, maka datanglah Perdana Menteri pada ketika itu, Pak Lah Badawi, Tun Abdullah, mengemukakan Islam Hadari. Bila sebut tentang Islam Hadari, ramai dari kalangan orang Islam, khususnya dari kalangan orang-orang Melayu, yang melihat itu adalah merupakan suatu pendekatan yang baik. Maka pilihan raya 2004, orang Melayu khususnya memberi sokongan majoriti yang cukup besar kepada UMNO BN. Selepas itu orang Melayu melihat bagaimana Islam Hadari tak ke mana. Sampai tuan-tuan mula pakai bercakap, hari Jumaat sembahyang Jumaat, hari Sabtu 3 bekok, hari Ahad menang ekor. Bercampur aduk habis di antara Islam dan bukan Islam dari sudut pengamalan. Bercampur aduk habis di antara apa yang dituntut oleh agama dan apa yang ditegah oleh agama. Akhir orang Melayu mula buka mata, Melayu Islam mula nak mencari Islam yang sebenar. Dalam duk cari Islam yang sebenar, Pak Lah berunduk naik Datuk Najib. Bila naik Datuk Najib, dia melihat bagaimana pilihan raya nak dapat sokongan khususnya dari kalangan orang-orang Melayu. Maka ada isu-isu yang mesti dimainkan. Antara yang dimainkan cukup hebat sebelum daripada pilihan raya umum yang ke-13 ialah isu kalimah Allah. Mereka lah seolah-olah hero yang mempertahankan kalimah Allah, dan digambarkan pada ketika itu Tuan Guru Haji Hadi Awang adalah orang yang bertanggungjawab nak menyerahkan kalimah Allah kepada bukan Islam, khususnya orang-orang Kristian. Ini tuan-tuan gambaran yang diberi. Soal betul tak betul itu soal nombor 2. Media main ini sampai ada orang Islam kita mula naik keliru. Kita pun saksi pada waktu itu di masjid-masjid digantung banner-banner kalimah Allah hanyalah lafaz khusus untuk umat Islam, hak mutlak umat Islam. Akhir dengan senjata kalimah Allah ini ditambah pula dengan ugutan terhadap orang-orang Melayu. Kalau sekiranya pilihan raya umum yang ke-13 dimenangi oleh Pakatan Rakyat, yang akan memerintah negara ialah Cina. Dilihat seolah-olah pas Pakatan Rakyat sudahlah soal kalimah Allah tak boleh nak bertahan. Perdana Menteri negara pun tak terjamin lagi dari kalangan Melayu Islam. Lalu masyarakat,
khususnya dari kalangan orang-orang Melayu kampung yang mungkin pada peringkat awal ada rasa tak puas hati dengan UMNO BN macam-macam isu, tapi bila melihat ini, UMNO BN sekali lagi menjadi pilihan orang-orang Melayu secara majoriti. Ini tuan-tuan yang berlaku, sehingga menyebabkan kita hilang kerajaan negeri Kedah. Bila kita lihat bagaimana di Langkawi, bagaimana di Jerelun, bagaimana di Padang Terap, bagaimana di Kubang Pasu, bagaimana di Sek, bagaimana di Bali, kawasan jajaran Melayu kembali dikuasai sepenuh oleh UMNO BN. Tetapi di peringkat negara UMNO sedang, mereka hanya memerintah negara dengan 47% undi popular. Maka demi nak memastikan sokongan orang-orang Melayu terus dan berada dalam keadaan baik, perancangan yang paling besar bagi mereka nak tarik sokongan orang Melayu ialah tengok apa kecenderungan orang-orang Melayu hari ini. Tuan-tuan, Melayu Islam alhamdulillah dengan majlis ilmu dibawa kecintaan kepada Rasul dan ditambah dengan usaha untuk menyemarakkan mahabbatul Rasul, cinta kasih kepada Rasul disemarakkan. Di sana sini timbul orang yang mengadakan majlis-majlis dan setiap majlis ada qasidah. Maka dilihat inilah suatu senjata baru. Macam mana nak tackle masyarakat orang Melayu Islam? Ialah juga menganjurkan kecintaan kepada Rasul. Tapi tuan-tuan, kita sebut dah, UMNO tetap UMNO. Sebab tu saya keluar kenyataan tegas bila Datuk Mukhris anjur suatu program yang dinamakan Kedah Berselawat. Walaupun ada orang kritik, dia tak patutnya kita kena berbaik sangka, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Saya kata UMNO penipu. Nah, ini tuan-tuan yang kita tegaskan. Sampai bila kita sebut UMNO penipu? Sebab apa kita kata dia penipu? Sebab satu ketika dia boleh bubuh jubah, dia boleh pakai kepiah putih, dia boleh letak serban di atas belakang. Satu ketika dia cium tangan tok-tok guru, dia tunjuk bahawa dia cinta kepada ulama dan nak angkat martabat ulama. Tapi baru 2-3 hari lepas, hari Sabtu dan Ahad, UMNO tunjuk rupa dia yang sebenar. Di Yayasan Perdana dengan dirasmikan oleh Tuan Dr. Mahathir, itulah bapa kepada Menteri Besar Kedah tuan-tuan hari ini yang buat salawat, yang baru-baru ini mengatakan bahawa pendidikan Islam perlu dikaji semula silibusnya, pasal tak boleh melahirkan jati diri rakyat, sampai tak boleh nak berdepan dengan cabaran Barat dan Timur. Tiba-tiba dialah yang menjadi perasmi kepada suatu seminar pemikiran Kasim Ahmad. Satu nama yang saya kira tuan-tuan, saya sendiri pun sudah cukup lama kita tak dengar nama ni. Saya dengar nama ni waktu kecil-kecil lagi. Yang saya kenal sosok tubuh Dr. Kasim Ahmad ini, bila sebut nama dia kita cukup ingat JAM. Bukan jam yang kita ada pakai ni, tapi JAM, Jamaah Al-Quran Malaysia. Bunyi Jamaah Al-Quran Malaysia itu cukup cantik. Tapi di sebalik Jamaah Al-Quran Malaysia
yang menterjemahkan Al-Quran dengan nama bacaan. Terjemahan tidak berdasarkan tafsir yang diberikan oleh Quran. Terjemahan tidak berdasarkan tafsir yang diberikan oleh Rasulullah. Terjemahan tidak berdasarkan tafsir yang diberikan oleh para sahabat, tapi terjemahan yang berdasarkan semata-mata kepada bahasa. Ini tuan-tuan yang dilakukan oleh Jamaah Quran Malaysia. Dan yang paling buruk, nama di sebalik Jamaah Al-Quran Malaysia ini ialah mereka adalah kelompok anti hadis, menolak hadis-hadis Rasulullah. Dan berapa kali tuan-tuan alim ulama, kalau diadakan pertemuan, diadakan perbahasan, satu ketika dulu dengan Kasim Ahmad, bila dikemukakan hujah, dia akan jawab, itu pandangan kamu, ini pandangan saya. Padahal Al-Quranul Karim tak boleh tuan-tuan kita fahami, tak boleh untuk kita nak tafsir, tak boleh untuk kita nak hayati kalau sekiranya terpisah daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinyatakan Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa, yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kata dalam Quran, fakhuzuh, kamu kena ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang menjadi tegahan, yang menjadi larangan yang ada di dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi, hendaklah ditinggalkan. Ini perintah Quran terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pendirian yang kita nak ambil terhadap Nabi? Mesti yang dia bawa kita kena terima, yang dia arahkan untuk kita tinggalkan mesti kita jauhkan. Tapi tuan-tuan, dalam seminar 2 hari lepas, Kasim Ahmad kemuka lagi pendiriannya. Antara pendiriannya ialah dia menempelak umat Islam yang mendewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat tuduhan kita terlalu mendewakan. Bila sebut dewa, tuan-tuan, dewa ni Tuhan. Bila kita tuhankan Nabi Muhammad? Kita baca dalam suratul Kahfi, antara yang Allah Subhanahu wa taala sebut dan perintahkan untuk Nabi sebut, qul innama ana basyarun mithlukum. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah olehmu, hanya sahaja aku adalah manusia macam dengan kamu semua, wahai umat. Cuma yang membezakan ialah yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Ini tuan-tuan yang membezakan di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh umat. Dia adalah rasul yang diturunkan wahyu dan diarahkan oleh Allah untuk disampaikan pada sekalian umat. Tapi Dr. Kasim Ahmad ini menganggap bila kita sanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita angkat Nabi Muhammad jadi Tuhan. Ataupun tuan-tuan dilihat seolah-olah mengagungkan Nabi Muhammad itu adalah merupakan suatu kesesatan. Padahal kita baca dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf
ayat 157 Allah menyenaraikan tuan-tuan, ada 4 benda kita kena buat kita dengan Nabi. Pertama, falladzina amanu bih, kena beriman. Itu yang Tuhan sebut Muhammadur Rasulullah, beriman bahawa dia adalah Rasulullah. Kita baca Maulidur Rasul, kita baca sejarah kelahiran, baca sejarah Isra dan Mi'raj, baca sejarah kepimpinan Nabi Muhammad. Tak cukup melihat kepimpinan Nabi hanya susuk tubuh sebagai pemimpin. Tak cukup melihat kehebatan Nabi hanya susuk tubuh sebagai panglima perang yang cekap. Tak cukup melihat susuk tubuh Nabi sebagai satu manusia yang berakhlak mulia, tapi mesti melihat Nabi Muhammad itu Muhammadun Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan keimanan yang mesti ada dalam hati kita. Yang kedua, Allah sambung dalam ayat tersebut, wa'azzaruhu, muliakan. Ini perintah Allah. Tak timbul soal dewa, tak timbul soal mentuhankan, tak timbul tuan-tuan soal memuliakan lebih-lebihan. Tetapi apa yang dibuat berdasarkan apa yang diperintahkan Allah. Wa'azzaruhu, muliakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi di samping Rasul, dia menjadi sebesar-besar syiar Allah Ta'ala di atas muka bumi. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Siapa yang membesarkan syiar agama Allah. Syiar agama Allah ni apa? Tanda. Kaabah syiar, masjid syiar, sembahyang jemaah syiar, kita berpakaian cara Islam syiar, itu tanda. Tapi semua itu yang paling besar menjadi tanda kepada Allah Ta'ala ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi tuan-tuan umat ini tidak menganggap Nabi sebagai Tuhan, tapi Nabi sebagai Rasulullah, utusan Allah, disanjung sebagai utusan, selagi itu kita berada di dalam apa yang disebut Allah wa'azzaruhu, memuliakan Nabi. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa nasaruhu, tolong. Allah minta kepada seluruh manusia, hambanya, umat Nabi Muhammad, tolong Nabi. UMNO tolong apa? Bila Tuan Dr. Mahathir yang menjadi perasmi anjuran Yayasan Perdana, satu seminar mengenengahkan kembali pemikiran Kasim Ahmad yang menolak hadis, yang menghina batang tubuh Nabi Muhammad, menghina Islam. Macam ni kan Nasaruh, tolong. Sebab tu kita sebut penganjuran Kedah berselawat, penganjuran tuan-tuan yang diajarkan oleh mereka hanyalah penipuan untuk nak bagi kelabu mata rakyat. Perhatian mereka kepada pondok-pondok dengan nama Yayasan Pembangunan Pondok Satu Malaysia adalah penipuan untuk nak kelabukan mata rakyat. Demikian tuan-tuan, mereka buat menteri-menteri agama nak tunjuk kepada rakyat bahawa mereka peka pada agama, tapi wajah sebenar mereka terserlah. Kita boleh tengok dengan mata kasar kita, boleh tengok lagi-lagi dengan mata hati kita. Bila mereka tak kata apa, bahkan reda, bahkan terima. Sampai hari ini tuan-tuan, UMNO sepatah habuk tak sebuah apa. Apa pendirian mereka?
terhadap tindakan Yayasan Perdana membangkitkan semula pemikiran Kasim Ahmad yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan biar tuan-tuan dia berbicara dalam keadaan kita menghadapi masalah akidah yang cukup berat. Sebab itu kita sebut kalimah Allah hanya permainan. Mereka bukan nak selesai isu kalimah Allah dalam konteks akidah, tapi nak selesai dalam konteks politik. Mereka hanya main itu untuk kepentingan politik. Waktu mahkamah memutuskan bahawa kalimah Allah hanyalah khusus kepada Islam, tak boleh kepada bukan Islam, Perdana Menteri pergi Sabah dan Sarawak, dia kata keputusan Mahkamah Rayuan hanyalah untuk Semenanjung. Tuhan di Sabah Sarawak ni lain pula. Ini kita kata politik. Hak dia tuduh Tugu Haji Ali, hak dia tuduh Tugu Ni Aziz, dia tuduh pemimpin-pemimpin PAS, dia tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa kita gadai akidah, kita tak bertahan kalimah Allah. Penipuan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena beringat sangat dengan surah Al-Anfal. Tuhan sebut dah perangai musuh ni. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbitu. Dia buat rancangan jahat pertama, liyusbitu, tangkap. Mamat berapa kali dah kena tangkap. Pasal tu saya sebut pada kawan-kawan waktu saya jadi ketua pemuda negeri Kedah. Saya kata nak banding zaman kita jadi ketua pemuda, zaman kita jadi ahli kuasa pemuda, dengan zaman Mamat Sabu jadi ketua pemuda, jadi jawatan kuasa pemuda, jadi timbalan dan pemangku ketua Dewan Muda Pusat, jauh langit dengan bumi. Zaman tu zaman yang siapa memegang jawatan dalam pemuda dan jawatan dalam parti lawan dengan UMNO BN, terdedah bila-bila masa sahaja boleh masuk dalam penjara. Ini tuan-tuan yang musuh buat. Sebab tu Dr. Muhammad Mursi hari ini masih dalam penjara. Sebab itu saya Kutub mati dalam penjara. Au yaqtulu, yang kedua bunuh. Kita sebut tuan-tuan, mereka nak sanjung Tok Tugu Pondok, kita kata bohong. Pasal apa kita kata bohong? Kemuncak kejahatan UMNO BN terhadap Tok Guru Pondok, pembunuhan Ustaz Ibrahim Libya di Memali. Tentu ingat ni. Ini kejahatan mereka yang mereka tak pernah minta ampun, tak pernah minta maaf, yang mereka tak pernah bertaubat. Sebab tu kita kata pembohong. Mereka nak bela ulama, mereka lah yang bertanggungjawab. Tangan-tangan mereka masih basah dengan darah ulama dibunuh oleh mereka. Yang ketiga, au yukhriju, ataupun dibuang daerah, dihalau keluar daripada negeri. Inilah yang kena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kepung rumah dia, mereka halau dia keluar daripada negeri, mereka nak bunuh dia. Dan yang keempat, ini tuan-tuan yang sedang kita hadapi, wayam kuruna. Datuk Dr. Haruddin dalam satu tafsiran kuliah dia menterjemahkan wayam kuruna dengan makna konspirasi. Wayam kuruna dengan makna pakatan jahat, penipuan jahat yang dibuat oleh musuh-musuh untuk mengelirukan umat. Ini yang kita sebut tuan-tuan, supaya rakyat khususnya dari kalangan orang Islam faham siapa dia UMNO ni. Hak kita berani kata pembohong, yang kita berani kata penipu besar. Sebab mereka serlahkan wajah sebenar mereka bila dianjurkan seminar pemikiran Kasim Ahmad.
Yang kedua, tuan-tuan, Dr. Kasim Ahmad kemukakan dalam seminar tersebut, dia pertegas lagi, rambut bukan aurat. Padahal tuan-tuan, bini Perdana Menteri ini sampai hari ini tak tutup aurat. Saya ingat tuan-tuan Menteri Besar Kedah pakai hari, dia pakai kain putih elok, dia bawa jubah elok, bawa serban elok, bini duduk dulu.